Indah berbalang si awang petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam kasih sayang saya ucapkan kepada para penonton yang sedang menyaksikan forum yang bakal berlangsung secara siaran langsung ini di laman Facebook dan YouTube kami sebentar lagi. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia pada ketika ini, pihak kami telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan forum bersempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini secara atas talian bagi mengurangkan rangkaian jangkitan COVID-19. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan barisan ahli panel kita yang kelihatan cantik dan segak bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk menyebut sedikit berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Hari ini kita akan rungkai bersama forum yang bertemakan kesihatan, iaitu yang bertajuk Kesihatan Mental, Stigma dan Tekanan Masyarakat. Isu yang berkaitan dengan kesihatan mental ini boleh dikatakan isu panas, terutamanya selepas pandemik COVID-19 melanda. Ahli panel dan para penonton yang saya hormati, seperti yang kita tahu, tarikh 10 Oktober setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia. Oktober merupakan bulan untuk mempromosikan kesihatan mental dalam memupuk kesedaran dan sensitiviti masyarakat tentang kepentingan kesejahteraan mental. Seperti yang kita tahu, kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi seseorang dan bukanlah sesuatu perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar. Seseorang pengidap penyakit mental juga tidak dapat lari daripada stigma masyarakat terhadap mereka. Persoalannya, apakah stigma masyarakat ini memberikan kesan kepada peningkatan masalah kesihatan mental di negara kita dan patutkah kita mengambil ringan terhadap perkara ini? Saya percaya ahli panel kita adalah gandingan yang mantap dan berintelektual dan mampu untuk menghuraikan topik kita pada hari ini. Sebelum saya terlupa, jika ada sebarang pertanyaan, para penonton bolehlah menulis persoalan atau pertanyaan anda di dalam ruangan chat di bawah. InsyaAllah soalan daripada anda akan dijawab oleh ahli-ahli panel kita di akhir rancangan nanti. Sebelum kaki mengatur langkah, sebelum kata mengatur bicara, elok benar jika saya memperkenalkan diri serta ahli panel kita. Saya, Raja Rufatia binti Raja Azhari, akan mempengerusikan forum kita pada hari ini. Bersama-sama menemani saya, terdapat 3 orang ahli panel kita yang memangnya ceria-ceria belaka dan yang sememangnya berintelektual untuk mengupas tajuk kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel kita yang pertama, Profesor Dr. Nur Najwa Atirah binti Razali. Beliau merupakan pengarah Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental di Hospital Sultanah Nur Zahirah, HSNZ. Apa khabar Prof? Manis bertudung berun nampaknya hari ini. Khabar baik Cik Moderator, Cik pun apa kurangnya. Manakala di sebelah kiri saya, satu-satunya kumbang di antara bunga pada hari ini, beliau juga merupakan ahli panel kita yang kedua, Dr. Muhammad Anwar bin Roslizi. Beliau merupakan ketua Jabatan Unit Psikologi dan Kaunseling di Hospital Kuala Lumpur HKL. Apa khabar Doktor? Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Moderator pula macam mana? Sihat? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya saya akan memperkenalkan panel terakhir kita pada malam ini, iaitu panel ketiga, Puan Nur Hidayu binti Johar. Beliau merupakan seorang guru dan juga bekas pesakit mental. Apa khabar Puan Hidayu? Sihat? Alhamdulillah, saya pun sihat juga. Saya nak ucapkan terima kasih kerana mengundang saya sebagai ahli panel untuk forum pada hari ini. Sama-sama Puan.
Baiklah, memperkenalkan diri sudah, memperkenalkan ahli panel kita pun sudah. Jadi sebelum saya menyimpan lebih jauh, soalan saya buat Profesor Dr. Najwa. Apa itu yang dikatakan sebagai penyakit mental dan bagaimana stigma masyarakat terhadap isu kesihatan mental ini? Silakan Prof. Terima kasih saudari pengurusi. Bercakap tentang mental ni sebenarnya dia mempunyai skop yang sangat luas untuk kita bicarakan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kesihatan terbagi kepada dua, iaitu kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Tapi yang menjadi kebiasaan masyarakat adalah menjaga kesihatan fizikal sahaja berbanding dengan kesihatan mental. Kebanyakan daripada kita juga memandang enteng apabila menyebut penjagaan kesihatan mental. Sedangkan kedua-dua perkara ini menjadi tunjang dalam kesihatan manusia sepenuhnya. Mengikut tinjauan indeks yang diperolehi, Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia IKPM pada pertengahan tahun 2020 mencatat angka agak sederhana iaitu 7.1. Namun begitu, hasil daripada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pula mendapati bahawa pola kenaikan sebanyak 2 kali ganda telah berlaku melibatkan isu kesihatan mental di Malaysia. Namun malangnya masih ramai di kalangan kita yang mempunyai pemahaman yang kurang tepat mengenai kesihatan mental. Stigma masyarakat kita sentiasa berpendapat bahawa kesihatan mental mesti dikaitkan dengan orang gila. Tanggapan yang negatif ini sering membuatkan pesakit yang menghidapi penyakit mental akan murung, menderita dalam senyap. Pesakit ini juga akan sering disisihkan dan kurang mendapat tempat dalam masyarakat. Stigma ini juga menyebabkan segolongan besar di antara kita gagal untuk mengenal pasti tanda dan juga simptom penyakit mental ni. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia juga, KKM, penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Penyakit mental ni pula terdiri daripada pelbagai jenis seperti skizofrenia, kemurungan yang teruk dan juga bipolar. Skizofrenia pula dia berlaku apabila individu berhadapan dengan masalah halusinasi. Mereka yang berada di kelompok ini sering merasakan atau mendengarkan sesuatu bisikan. Apabila ini berlaku, pesakit tidak boleh menumpukan perhatian ataupun fokus kepada sesuatu kerja yang dilakukan. Mereka semakin tertekan apabila suara-suara itu jelas kedengaran. Ada pula sesetengah kes merasa gangguan bayangan ataupun khayalan mereka dan sehinggalah mereka bertindak secara ganas. Bagi masalah kemurungan pula, ia banyak dihadapi oleh wanita, terutamanya wanita selepas bersalin dan seterusnya tidak dapat sokongan daripada suami. Penyakit ini perlu dirawat dengan segera kerana dia boleh menjejaskan kehidupan seharian. Tanda kemurungan yang boleh dikenali menerusi perubahan dalam tingkah laku individu. Mereka yang menunjukkan wajah yang sedih, pendiam, menyendiri, tidak mahu melakukan aktiviti, tiada selera makan dan tidak seronok, resah, merasa tersisih dan juga terbeban dengan diri sendiri.
Gangguan bipolar pula dipercayai disebabkan oleh pelbagai faktor yang bertindak lalu mencetuskan masalah pada otak. Ia dikaitkan dengan keturunan, terutamanya mereka yang mempunyai ahli keluarga yang pernah mengalami bipolar. Penyakit ini turut menyebabkan perubahan dalam emosi seperti sedih dan gembira secara tiba-tiba. Keadaan berubah-ubah ini antara terlalu gembira dan juga sedih, ia dipanggil sebagai episod mania dan kemurungan. Bagaimanapun, masalah ini sukar untuk dikesan kerana mereka kelihatan gembira, progresif setiap masa. Dua sifat positif ini secara tidak langsung ia melindungi masalah yang sebenar yang dihadapi oleh pesakit, sedangkan mereka juga mengalami pelbagai gejala kemurungan yang berulang-ulang dan seterusnya memerlukan rawatan yang sewajarnya. Terima kasih ya Prof. Begitulah penjelasan yang telah diberikan oleh pakar psikiatri sendiri ya. Petah sungguh bicaranya dan sangat padat. Seterusnya saya ajukan pula soalan kedua saya kepada Dr. Anwar. Soalan ini berbunyi dari sudut kaunseling, adakah ramai masyarakat di Malaysia ini mendapatkan bimbingan kaunseling dan apakah punca yang menyebabkan mereka mendapatkan bimbingan kaunseling ini? Silakan doktor. Terima kasih kepada saudari pengurusi atas pertanyaan soalan itu. Baiklah, bagi menjawab soalan itu, saya setuju dan mengakui bahawa statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di mana sebanyak 223,990 panggilan diterima menerusi talian bantuan sokongan psikososial dengan 80.8% pemanggil memerlukan sokongan emosi serta kaunseling. Itu adalah tepat kerana saya sebagai seorang kaunselor juga banyak menerima panggilan yang memerlukan bantuan sokongan emosi dan kaunseling sejak negara kita dilanda pandemik COVID-19. Bagi saya perkara ini amat membimbangkan dan sebagai kaunselor saya perlu berfikir tindakan yang sepatutnya diambil supaya dapat menjawab semua panggilan dan bantu selesaikan semua masalah ini. Sepanjang COVID-19, panggilan yang memerlukan bantuan kaunseling yang diterima dari semua golongan sama ada dari golongan tua, dewasa, remaja, malah kanak-kanak juga ada yang mengalami masalah kesihatan mental tidak mengira jantina. Okey, saya hanya akan bercerita secara umum saja. Beberapa pengalaman saya yang terima panggilan yang memerlukan bantuan kaunseling. Antara panggilan yang paling banyak saya terima adalah dari golongan dewasa. Kebanyakan daripada mereka mempunyai masalah yang sama sejak pandemik ini seperti masalah kewangan, masalah rumah tangga dan masalah kerja. Ketika kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan, banyak sektor ekonomi ditutup menyebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan ada yang mengalami masalah kewangan kerana tidak ada pendapatan dan juga tidak mempunyai tabung simpanan untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Seterusnya, masalah rumah tangga ini berlaku apabila satu pasangan yang sebelum ini tidak selalu berada di rumah kerana bekerja, tetapi apabila perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, pasangan ini kerap berada di rumah dan juga kerap bergaduh dalam membahagi tugasan, mengurus rumah dan menjaga anak-anak. Golongan yang menghadapi masalah kerja kebanyakannya adalah petugas barisan hadapan kerana semenjak pandemik COVID-19 ini melanda negara kita, mereka terpaksa bekerja lebih masa walaupun mereka berasa penat, namun mereka tidak dapat untuk berehat secukupnya. Bagi golongan remaja dan kanak-kanak khususnya, panggilan yang diterima itu adalah dari pelajar-pelajar. Antara masalah yang dihadapi oleh mereka selalunya tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di rumah yang berpunca dari masalah capaian internet yang lemah
bagi pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar, menyebabkan mereka tidak dapat menghadiri kelas atas talian yang dilakukan oleh pensyarah dan guru mereka. Seterusnya, masalah yang selalu dihadapi oleh pelajar-pelajar ialah mereka tidak mempunyai persekitaran tempat yang sesuai untuk belajar di rumah, dan yang terakhir, mereka mempunyai 2 tanggungjawab yang dipikul dalam satu masa, iaitu tanggungjawab sebagai anak dan pelajar. Masalah-masalah yang saya sebutkan tadi boleh memberi kesan kepada kesihatan mental kerana setiap pelajar mahukan keputusan pelajaran yang cemerlang, dan akan tetapi masalah yang dihadapi oleh mereka ketika pandemik ini boleh menjejaskan reputasi dan keputusan pelajaran mereka. Okey, golongan yang terakhir merupakan yang paling sedikit saya mendapat panggilan bantuan kaunseling, iaitu golongan tua. Masalah yang dihadapi oleh golongan tua kebanyakannya adalah mereka berasa bosan dan kesunyian berada di rumah. Hal ini kerana dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, anak-anak mereka tidak dapat pulang ke kampung untuk menjenguk mereka, dan mereka juga tidak dapat melakukan aktiviti sosial yang selalu dilakukan sebelum ini bersama jiran-jiran mereka. Kesimpulannya, pada musim wabak pandemik COVID-19 ini, semua orang terkesan dan menghadapi masalah untuk hidup dengan norma baru. Oleh itu, saya berharap kepada semua orang untuk selalu bertegur dan bertanya khabar pada ahli keluarga dan rakan-rakan mereka. Mungkin ada antara mereka yang memerlukan bantuan, memerlukan pendengar untuk meluahkan masalah dan meminta pendapat dari anda. Walaupun kita tidak dapat jumpa secara bersemuka pada musim pandemik ini, tetapi kita sudah mempunyai pelbagai teknologi yang memudahkan untuk kita berhubung. Terima kasih ya doktor di atas perkongsian itu tadi. Info yang sangat menarik ya doktor. Baiklah, kita beralih pula kepada panel ketiga kita, Puan Hidayu. Soalan saya berbunyi, sebagai bekas pesakit mental, bagaimana Puan Hidayu mengetahui Puan menghidap penyakit ini dan bagaimana reaksi orang sekeliling tentang penyakit yang Puan hidapi? Silakan Puan. Terima kasih saudari pengerusi atas soalannya. Nama saya Nur Hidayah Binti Johar, 24 tahun. Saya adalah seorang guru di sebuah sekolah rendah di Terengganu. Selepas 3 tahun mengajar di sekolah tu, saya mula mengalami perubahan. Apa yang berlaku daripada segi perwatakan saya boleh rasa diri saya berbeza daripada sebelumnya. Saya ada masalah untuk tidur dan pernah tak tidur selama beberapa hari dan rasa malas untuk pergi kerja. Sejak dari perubahan tu, saya dapati orang sekeliling saya mula menjauh dan saya merasa tersisih. Saya juga kerap pening kepala dan memohon untuk bercuti tanpa gaji selama 6 bulan. Sampai satu tahap saya ada terfikir untuk bunuh diri. Ini pemikiran biasa bagi mereka yang mengalami masalah mental. Dari situ saya sedar saya perlu dapatkan rawatan. Saya sebenarnya tak nak dapat rawatan sebab saya takut orang cakap saya gila dan stigma masyarakat terhadap saya. Tapi saya kuatkan semangat untuk dapatkan rawatan juga sebabkan keluarga saya dan untuk kesembuhan saya sendiri. Selepas berjumpa dengan pegawai di sebuah klinik kesihatan, saya dirujuk di Hospital Bahagia Ulu Kintar, Tanjung Rambutan, Perak. Selepas diselidik oleh pakar sekretari di Tanjung Rambutan, didapati punca sebenar yang saya alami sehingga saya tidak boleh tidur dan tak nak pergi kerja, sehingga terpaksa memohon cuti disebabkan saya mendengar suara yang menyuruh saya untuk jangan pergi kerja dan kadang sampai ke tahap untuk bunuh diri. Perkara ini menyebabkan saya jadi takut. Saya telah didiagnosis mempunyai masalah mental iaitu skizofrenia. Semasa di Hospital Bahagia, saya kemudian diberikan rawatan seperti kaunseling dan mengambil ubat-ubatan secara teratur. Selepas 3 bulan menjalani rawatan di hospital tu,
Saya memberitahu pakar suara yang selama ini saya dengar dan menyuruh saya supaya tidak pergi kerja dah hilang. Sehingga hari ini saya masih dalam proses penyembuhan. Itulah pengalaman saya semasa didiagnosis sebagai pesakit skizofrenia. Untuk orang kat luar sana yang ada simptom macam saya, tolonglah cepat-cepat dapatkan rawatan sebelum terlambat. Abaikan kata-kata orang. Terima kasih kepada ahli panel ketiga kita, Puan Hidayu, atas perkongsian pengalaman beliau yang sangat menarik mengenai penyakit mental yang dihidapi. Baiklah, sebelum forum kita ini menuju ke pusingan kedua, izinkan saya untuk merumuskan serba sedikit perkongsian daripada ahli-ahli panel kita sebentar tadi. Profesor Dr. Nur Najwa ada berkongsi dengan kita mengenai jenis-jenis penyakit mental yang sering dihadapi oleh masyarakat kita seperti skizofrenia, kemurungan yang teruk dan bipolar. Dr. Anwar pula ada membincangkan tentang golongan yang memerlukan bantuan kaunseling. Tidak kira lah dari segi emosi ataupun tekanan perasaan, terutamanya semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Dan panel ketiga kita, iaitu Puan Hidayu, ada menceritakan tentang pengalaman sepanjang beliau menjadi pesakit mental. Perkongsian dan pendapat yang dilontarkan oleh ketiga-tiga ahli panel kita sebentar tadi sangat menarik dan semoga para penonton juga dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke pusingan kedua, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video yang bertemakan topik kita pada hari ini, iaitu masalah kesihatan mental. Selamat menonton. You can be born perfectly rich, have a very good lifestyle, have parents who care very well for you. I don't think mental health issues discriminate against anyone of any race, gender, or social background. Hi, nice to meet you. Please have a seat. My name is Nicole. I'll be your moderator for this discussion. I'm Nicholas. Today, I'm going to ask you a few questions about mental health in Singapore. What do you know about mental illness? I just know there's depression. How do you say that? Bipolar disorder. The wire short circuit, you know. This guy's crazy, all these kind of words. Has nothing to do with me. Would you hire somebody with mental health condition? I'll probably, make them work in a, admin side. Sweeper, cleaner, or some simple job for them. Either they hurt themselves or they're going to hurt someone else. Then if you're mental illness, you apply for a job. But who in the right sense would really want to take you? Would you date somebody who has a mental health condition? Some of them will get quite manipulative. They'd say like, if you break up with me, I'll cut myself or I'll kill myself. And then sometimes they tend to post unreasonable things, such as like a small thing that happened and then they will make a big fuss out of it. I cannot handle. I don't know how to handle. How would you react to, a friend or family member who's diagnosed with mental illness? The bridging needs to be the family and not a stranger. 我们不是专业医生，我们可能处理不了。 If possible, I would just stay away as far as possible. 这个笑诶，最好是不要靠近他。I didn't introduce myself fully. I suffer from clinical depression. I was clinically diagnosed with depression. I'm living in recovery. And I overcame it. I wrote a letter that I would like you to read out to me aloud. "12 years is a long time to live with a mental health condition. In the 12 years that I've been diagnosed with depression, This is what I've learned. I've learned that the greatest battles we fight are the ones with ourselves. I've learned that most conversation about employment end the moment I review my diagnosis. I've learned that shame is something society teaches you. I've learned how to say sorry for showing symptoms of my condition. I've learned that friends can disappear and I will never hear from them again. I've learned that family doesn't always know how to support you.
no matter how much you need them. I've learned that hope is a little voice that whispers maybe. I've learned that recovery is a process. I've learned that one small crack doesn't mean I'm broken. I've learned that I have an illness, but this illness is not my identity. So sorry that you have to go through this. I'm so sorry. Do you have any questions you want to ask me? Sekarang kita akan teruskan dengan pusingan kedua. Para penonton jangan risau, soalan-soalan yang anda tanyakan insya-Allah akan dijawab oleh ahli-ahli panel kita sebentar lagi. Okey, baiklah. Soalan ini saya tujukan kepada Profesor Dr. Najwa. Sekarang kita lihat banyak kes bunuh diri berlaku, terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini melanda. Pada pandangan Profesor, apakah faktor yang menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri ini? Silakan, Prof. Masyarakat di Malaysia juga tidak terkecuali daripada menerima impak kesihatan mental akibat pandemik COVID-19. Faktor sosial yang menyebabkan tekanan yang melampau antaranya hilang pekerjaan ataupun sumber pendapatan, isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai boleh memberi kesan kepada sesetengah individu yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental, termasuklah kemurungan. Jika kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, ia berisiko untuk tingkah laku bunuh diri yang meliputi idea bunuh diri, rancangan bunuh diri, percubaan bunuh diri dan akhir sekali kematian akibat tindakan bunuh diri. Tema tahun ini adalah bertindak segera, harapan terbina, bertujuan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bagi memainkan peranan yang penting dalam mencegah insiden bunuh diri dan menghapuskan stigma yang berkaitan tingkah laku bunuh diri. Data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merekodkan 631 kes bunuh diri sepanjang tempoh 2020 dan 468 kes bunuh diri dalam tempoh Januari hingga Mei 2021. Bagi tahun 2019 pula, sebanyak 609 kes bunuh diri dicatatkan dan secara purata sebanyak 2 kes bunuh diri yang berlaku setiap hari dari tahun 2019 hingga Mei 2021. Sepanjang tempoh 2019 hingga Mei 2021, juga seramai 281 lelaki dan 1,427 wanita dilaporkan bunuh diri. Kebanyakan masa terbabit adalah berumur di antara 15 hingga 18 tahun, iaitu seramai 872 orang. Dan bagi mangsa yang berumur 19 tahun hingga 40 tahun adalah seramai 668 orang. Selaras dengan konsep keluarga Malaysia, masyarakat memainkan peranan yang bersama bagi mengenal pasti simptom awal kemurungan dan tingkah laku bunuh diri dan sekaligus mengambil langkah awal untuk membantu mereka
yang disayangi ketika pandemik COVID-19 ini. Ia termasuk mengambil tahu dan bertanya khabar ahli keluarga dan orang-orang sekeliling, terutamanya mereka yang terkesan akibat pandemik ini. Contohnya memberi sokongan dan dorongan untuk mendapatkan bantuan dan rawatan serta mengelakkan daripada penularan berita, video ataupun gambar berkaitan dengan kejadian bunuh diri ini menerusi media sosial. Masyarakat juga perlu membuang stigma negatif terhadap keluarga serta individu yang berpenyakit kesihatan mental ini dan tidak menghakimi kejadian bunuh diri yang berlaku, di samping mengekalkan hubungan dan memberi sokongan sosial, terutamanya selepas sesuatu krisis yang berlaku itu. Saya ingin menambah kenyataan Prof. Dr. Najwa ya. Dari sudut kaunseling, terdapat banyak inisiatif yang dilakukan oleh pelbagai pihak, tidak kira pihak kerajaan, NGO atau persendirian untuk membantu mereka yang mengalami masalah tekanan emosi ini. Antara inisiatif yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam menangani isu tingkah laku bunuh diri adalah pengukuhan perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial, sokongan terhadap usaha dekriminalisasi cubaan bunuh diri dan advokasi kempen Let's Stop Mindasia. Selain itu, terdapat banyak juga ya talian-talian sokongan psikososial yang dibuka sepanjang pandemik COVID-19 melanda seperti talian khas perkhidmatan kaunseling COVID-19 yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Malaysian Relief Agency, Hospital Kansler Tuanku Mukhriz HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, khidmat kaunseling dalam talian di Institut Pengajian Tinggi IPTA, Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental MIASA dan banyak lagi. Inisiatif lain yang dilakukan juga termasuk latihan berterusan kepada first line responder seperti anggota kesihatan, polis dan anggota bomba bagi meningkatkan kemahiran pengendalian tingkah laku bunuh diri dan mempergiat sesi libat urus dengan pelbagai kementerian serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Usaha itu diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pencegahan tingkah laku bunuh diri, menghapuskan stigma terhadap tingkah laku bunuh diri dan seterusnya menurunkan kadar kematian akibat bunuh diri. Terima kasih kepada Profesor Dr. Najwa dan Dr. Anwar di atas jawapan yang diberikan tadi. Semoga keseluruhan tips dan kaedah yang dikupaskan oleh beliau dapat membantu masyarakat di luar sana, terutamanya mereka yang terjejas dengan pelaksanaan kawalan pergerakan dan norma baharu akibat pandemik COVID-19 ini. Baiklah, soalan seterusnya saya tujukan kepada Puan Hidayu. Soalannya berbunyi, bagaimanakah reaksi keluarga Puan apabila mengetahui Puan didiagnos mempunyai penyakit mental skizofrenia ini? Okey, untuk reaksi keluarga saya, Alhamdulillah keluarga saya bagi sepenuh sokongan kepada saya. Memang pada mulanya keluarga saya terkejut dan sedih. Yelah kan anak dia nak bunuh diri, ahli keluarga mana je tak sedih kan. Tapi selepas doktor sekretari menerangkan kepada pihak keluarga saya tentang penyakit mental yang saya alami, masih boleh dirawat dan masih berada di peringkat awal, ahli keluarga saya lebih tenang. Mereka juga menerima saya seadanya dan melayan saya seperti biasa, seolah-olah saya tak menghidapi masalah mental. Penerimaan mereka ni memberikan semangat kepada saya untuk menerima rawatan pakar dan berusaha untuk sembuh. Semasa saya berada di hospital bahagia, keluarga saya selalu datang melawat dan tak pernah putus memberikan kata-kata semangat sehingga setelah saya sembuh dan dapat keluar daripada hospital. Masyarakat patut tahu penyakit mental ni
boleh dirawat tetapi tidak boleh disembuhkan. Contohnya macam penyakit kencing manis, bila makan ubat simptom tu akan hilang. Jika berhenti makan ubat, penyakit tu akan datang semula. Satu lagi perkara yang masyarakat kena faham, bukan semua penyakit mental ni berbahaya. Mungkin 5% sahaja yang berbahaya. Itu pun jika mereka tak makan ubat. Jika pesakit mental ni makan ubat, ia tidak akan mendatangkan bahaya. Oleh tu, bagi saya peranan ahli keluarga ni penting, sangat penting. Mereka boleh memberikan sokongan dan dorongan kepada pesakit untuk mendapatkan rawatan awal. Doktor saya selalu dulu pernah berkata, penyakit mental ni kebanyakannya tak boleh sembuh kecuali jika mendapatkan rawatan awal. Kalau datang cepat, boleh sembuh. Saya bernasib baik kerana cepat sedar dan segera mendapatkan rawatan daripada pakar. Apa yang dilakukan oleh keluarga Puan Hidayu itu adalah tindakan yang betul. Sokongan daripada orang sekeliling amatlah penting kepada pesakit mental ini dari segi emosi dan juga perasaan mereka. Masyarakat seharusnya lebih cakna dengan isu kesihatan mental dengan memberikan harapan dan menyelamatkan nyawa mereka yang tenggelam dalam kesesaraan kecelaruan emosi ini. Oleh itu, amatlah penting dalam masalah dalam kesihatan mental tidak dipandang sepi dan harus diberi kerjasama oleh pelbagai pihak untuk mendidik masyarakat supaya lebih sedar dengan peranan masing-masing dalam membantu memecahkan stigma dan juga literasi kesihatan mental. Perkhidmatan saringan dan rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan perlu dimanfaatkan sebaiknya demi kesejahteraan mental dan juga kualiti kehidupan yang lebih baik. Langkah ini mampu membantu golongan yang berisiko ini untuk menangani gangguan penyakit mental dengan lebih awal dan seterusnya tidak mencetuskan keinginan untuk bunuh diri. Terima kasih Puan Hidayu, doktor, di atas perkongsian. Semoga kita semua dapat mengambil pengajaran daripada perkongsian tersebut dan dapat membantu orang sekeliling kita sekiranya mereka merupakan salah seorang penghidap penyakit mental ini. Okey, baiklah, untuk soalan yang terakhir pada hari ini, soalan ini ditujukan kepada Dr. Anwar. Soalan ini agak panjang ya doktor, soalan daripada penonton kita. Soalannya berbunyi, sejak kebelakangan ini saya sering berasa sedih dan selalu menyendiri. Perasaan sedih ini berlaku sepanjang hari dan hampir setiap hari dalam tempoh 2 minggu. Saya juga tidak bersemangat atau tidak berminat melakukan aktiviti yang disukai sebelumnya. Selain itu, saya selalu letih dan kurang tenaga. Corak tidur saya juga selalu berubah, sama ada kurang tidur ataupun terlebih tidur. Baru-baru ini saya ada juga berjumpa dengan psikiatri dan beliau mengatakan berdasarkan simptom yang saya alami, berkemungkinan saya mengalami kemurungan. Selain daripada mendapatkan rawatan perubatan daripada hospital, ada cara lainkah doktor untuk merawat penyakit ini? Silakan doktor. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, kita perlu tahu apa itu kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berkepanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian yang Sebelum saya menjawab soalan tersebut, kita perlu tahu apa itu kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berkepanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tetapi jangan risau, penyakit kemurungan ini boleh dirawat.
Pesakit dapat disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan intensif. Antara rawatan yang sering digunakan ialah penggunaan ubat antidepresan, terapi elektrokonvulsif, psikoterapi dan kaunseling. Selain daripada rawatan perubatan, pesakit juga digalakkan untuk melakukan perkara-perkara seperti amalkan perhubungan yang sihat, luangkan masa dengan orang tercinta seperti isteri, anak-anak, rakan sekerja, kawan rapat. Sentiasalah bercerita mengenai perkara yang positif bersama mereka. Yang kedua, bersenam. Melakukan senaman selama 30 minit setiap hari akan mempunyai impak yang sangat bagus buat fizikal dan mental anda. Dengan bersenam, anda akan rasa bermotivasi dan mempunyai lebih banyak tenaga untuk mengharungi hari-hari anda. Jangan lupa untuk merancang senaman anda dan tidak melakukannya secara berlebihan. Ketiga, berfikir secara positif. Menjadi seseorang berfikiran positif adalah salah satu cara yang sangat berkesan untuk mengatasi kemurungan. Buangkan rasa negatif, tiada harapan dan kebosanan dalam hidup anda. Cari sekurang-kurangnya 5 perkara yang membuatkan anda rasa gembira untuk hidup hari ini. Yang seterusnya, amalkan diet yang seimbang. Kalau terlebih makan atau terkurang makan, ia pasti memberikan impak yang negatif kepada badan dan cara pemikiran kita. Cuba cari makanan yang seimbang buat diri kita. Yang terakhir, tingkatkan penampilan anda. Sekiranya anda mengambil berat mengenai cara pemakaian anda dan penampilan anda secara setiap hari, pasti anda akan merasa lebih gembira dengan diri sendiri. Sekali-sekala, apa salahnya berbelanja untuk kelihatan lebih tampan dan cantik? Ia pasti akan membuatkan anda lebih yakin untuk tampil di khalayak ramai. Tetapi untuk mendapatkan pengesahan, saya sarankan saudari berjumpa dengan pakar psikiatri dan mengikut apa yang dikata oleh pakar. Hal ini kerana penyakit mental ataupun penyakit yang melibatkan emosi ini memerlukan bimbingan daripada pakar. Ubat-ubatan juga perlu supaya kita dapat kekal fokus dan mengawal emosi supaya sentiasa stabil. Saya harap jawapan saya ini dapat membantu saudari. Terima kasih doktor, panjang dan bermanfaat jawapan yang diberikan oleh Dr. Anwar sebentar tadi. Puan Hidayu, ada apa yang hendak ditambah? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar tu tadi. Selain daripada mengambil ubat dan menerima bimbingan pakar psikoterapi, kita juga perlu untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, sentiasa meluangkan masa bersama keluarga tersayang, makan makanan yang seimbang supaya emosi kita sentiasa stabil serta merasa diri ni disayangi dan tidak sendiri. Perkara ni penting kerana ia dapat bantu kita sentiasa berfikiran positif dan tidak terlalu mengikut perasaan. Dengan jawapan yang diberikan oleh ahli panel kita sebentar tadi, maka berakhirlah sesi soal jawab. Sebelum saya menutup forum kita pada hari ini, izinkan saya mengulas sedikit tentang topik yang telah kita bincangkan. Dengan jawapan dan pendapat daripada ahli panel, kita dapat simpulkan bahawa penjagaan kesihatan mental ini amat penting kepada seseorang individu dan stigma ataupun pandangan masyarakat terhadap pesakit mental ini turut memberikan kesan kepada masalah peningkatan bilangan pesakit mental di negara kita. Harapan saya pada masa akan datang adalah semoga kita dapat semoga kita dan masyarakat di luar sana memberikan lebih banyak tumpuan terhadap masalah kesihatan mental, tidak kiralah untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang sekeliling. Hal ini kerana seiring dengan kemajuan teknologi, masalah kesihatan mental ini turut meningkat saban hari. Maka setiap daripada kita mempunyai peranan penting untuk bersama-sama menangani peningkatan masalah mental ini dan mengelakkan daripada memberikan stigma kepada mereka yang mempunyai masalah mental ini. Kita juga harus sedar bahawa tindakan ataupun perlakuan kita mungkin dapat membantu mereka untuk mendapatkan rawatan awal dan mempunyai peluang untuk sembuh seperti mereka yang normal. Maka demikianlah perbincangan forum yang amat berilmu pada hari ini.
terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi menerima jemputan saya dan sudi untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Terima kasih juga kepada semua penonton kerana setia bersama-sama mengikuti forum kita dari awal hingga ke akhir rancangan. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lantaran keterbatasan waktu, dengan ini saya tutup tirai perbincangan forum kita pada hari ini. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan serakat pantun yang berbunyi, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.